Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair kama nasta'in fattahi hakim ya alimu. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kehidupan kita. Semoga nikmat-nikmat tersebut dapatlah kita menggunakannya ataupun memanfaatkannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini saya nak kongsi daripada sesi tazkirah ini, iaitu daripada masih lagi dalam buku ataupun kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Hari ini saya ingin berkongsi daripada kata-kata daripada Sayyidina Osman radhiyallahu an, iaitu kata beliau, hammud dunya mazlamatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kerisauan, kekhawatiran terhadap dunia itu akan menyebabkan hati menjadi gelap. Manakala kekhawatiran, kerisauan tentang akhirat itu akan menjadi cahaya bagi hati. Masya Allah. Kata-kata yang ringkas ini sebenarnya perlu kita fahami ataupun perlu kita renungkan. Terlebih dahulu, apakah makna kerisauan di sini? Hammud dunya. Para ulama mengatakan bahawasanya makna alham, kerisauan atau terjemahannya kerisauan ialah seorang itu sibuk memikirkan, terus-menerus sibuk memikirkan tentang keadaan dia pada masa akan datang. Yang mana perkara itu belum terjadi, tapi dah sibuk memikirkan, terlalu asyik memikirkan. Contohnya, dia fikirkan tentang macam mana keadaan dia pada masa akan datang. Macam manakah pekerjaan dia, job dia akan datang. Bagaimanakah dia punya kereta dia, kenderaan dia akan datang, rumahnya akan datang. Bagaimana tentang dia fikirkan tentang keluarganya pada masa akan datang, dia boleh carry on ataupun macam mana. Tapi benda tu belum terjadi lagi, tapi dah sibuk memikirkan. Makin difikir, makin jadi kekhawatiran, kerisauan untuk dia. Inilah sebenarnya makna kerisauan begini. Dan sebenarnya perkara ini telah pun ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu Nabi SAW minta doa atau ajar kepada kita satu doa supaya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit ini. Doa yang pernah juga saya kongsikan sebelum ini dalam video doa-doanya sebelum ini. Dan mungkin doa ini pernah tuan-tuan dengar ataupun telah amalkan, iaitu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Doa kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pelihara kita, Allah lindung kita daripada 8 perkara. Iaitu pertama, minta lindung daripada kerisauan ini. Kerisauan, kegundahan di hati, kesedihan, lemah, malas, bakhil dan juga al-bukhul, jubn. Al-jubn adalah ada sifat pengecut. Kemudian diselubungi hutang. Mula terjemah diselubungi hutang dan juga dianiaya oleh orang lain kepada kita. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, cuba kita hayati tentang satu kata-kata daripada Imam Ibn Qayyim. Beliau mengatakan bahawasanya janganlah kamu bebankan dirimu dengan kerisauan tentang dunia, kerana dunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu juga bebankan diri kamu tentang rezeki, kan rezeki itu daripada Allah. Dan jangan jugalah kamu bebankan diri kamu tentang masa depan, kerana masa depan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang perlu kita fikirkan, apakah yang perlu kita bimbangkan ialah satu saja, iaitu
bagaimana engkau membuat Allah Subhanahu Wa Taala redha. Itu yang perlu kita fikirkan. Kerana sekiranya engkau membuat Allah redha, dia akan redha kepadamu. Dan apabila dia redha kepadamu, dia akan melindungimu dan mencukupkan keperluanmu. Itu yang perlu kita hayati. Satu je, iaitu bagaimana perbuatan kita, amal kita ini membuat Allah Subhanahu Wa Taala redha. Sementara itu, kita lihat, kemudian Sayyidina Osman radhiyallahu anhu beritahu bahawasanya kerisauan tentang akhirat, kerisauan tentang perkara akhirat akan menjadi cahaya bagi hati kita. Bagaimana risau tentang hari akhirat itu menjadi kerisauan untuk bagaimana kerisauan tentang hari akhirat itu menjadi cahaya bagi diri kita. Kalau kita lihat, perkara akhirat itu adalah perkara yang gaib. Akhirat itu adalah perkara yang gaib, perkara yang kita tidak nampak. Maka kita yakin tentang hari akhirat itu adalah tanda iman. Dan orang yang dia risau tentang perkara akhirat, sebenarnya dia ada ilmu. Dia ada ilmu tentang perkara tersebut, dan seterusnya secara tak langsung dia telah mengingati Allah, termasuk dalam perkara zikrullah, iaitu mengingati hari akhirat, termasuk perkara zikrullah. Jadi sebagai contoh, bila seorang itu fikir risau tentang hari akhiratnya, tentang akhiratnya, contohnya tentang kubur, yang selalu saya kasih sebagai contoh, kubur. Jadi apakah perkara yang boleh selamatkan kita dalam kubur nanti? Apakah perkara yang membinasakan kita di kubur nanti? Apa akan terjadi di sana? Jadi dengan ada ilmu, dia tahu, kubur antaranya ada azab, ada nikmatnya. Orang yang dapat nikmat kubur adalah begini dan begini. Dan orang yang dapat azab ataupun siksaan di kubur, orang begini dan begini. Jadi dalam perkara itu, apabila dia risau, maka kerisauan itu secara tak langsung akan memberi cahaya kepada hati dia, cahaya iman. Begitu juga tentang hari akhirat, pada mahsyar nanti. Apakah perkara yang akan terjadi? Siapakah yang selamat? Siapakah yang akan termasuk dalam orang yang rugi? Jadi apabila difikirkan dan dia risaukan, maka bagaimana dia nak tahu perkara ini? Sama ada dia dengar daripada, dia mempelajari, pernah belajar, dia pernah dengar daripada kalam para alim ulama, dia pernah membaca sebagainya. Perkara ini adalah juga merupakan cahaya iman untuk dia. Ilmu, dan ilmu itu juga merupakan cahaya. Dan dia akan menyinari hati seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makin dia fikir, makin dia risau, maka dia ada, makin dia ada kesedaran. Dia ada kesedaran, itulah yang ikhlas akan mendorong dia untuk melakukan perkara tersebut. Contohnya, kalau di kubur itu perkara yang akan menyelamatkan dia, tentang perkara yang akan menyelamatkannya ialah solat, maka dia akan fikir bagaimana dia nak menjaga solatnya. Kalau antara perkara-perkara yang boleh selamatkannya di kubur tentang baca Al-Quran, maka dia akan usaha untuk membanyakkan baca Al-Quran. Begitu juga di akhirat nanti, antara perkara-perkara yang boleh selamatkannya silaturrahim, puasa, dan macam 7 golongan, banyak macam golongan yang akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kerisauannya di dunia ini, dia akan berusaha untuk menjadi menjadi mereka-mereka individu yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Itulah antaranya kesan daripada kita apabila kita ada risau tentang perkara akhirat. Itu antaranya ialah menjadi cahaya untuk hati dia. Saya ingin mengkongsikan sebuah hadis Nabi SAW tentang perkara ini. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, apabila cahaya iman itu masuk dalam hati, maka infasaha wansyaraha, maksudnya hati itu akan menjadi lapang, hati itu akan menjadi jernih. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah alamat-alamat yang mana hati manusia itu akan menjadi lapang ataupun menjadi jernih? Nabi SAW bersabda, Al-inabatu ila daril khulud. Maksudnya pertama, dia ada insafat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk maksudnya ada keinsafan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tajafi an daril ghurur, berhati-hati tentang tipu daya dunia, yang mudah untuk kita terjemahkan ataupun untuk kita fahami. Berhati-hati tentang ketipu daya dunia, dan juga wal ista'dad lil mauti qabla nuzulih, membuat persiapan untuk hari menghadapi kematian. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjaga-jaga tentang ketipuan dunia dan buat persiapan. Masya-Allah. Maka apabila seorang hamba itu berusaha tentang perkara ini, maka sebenarnya itulah dia akan dapat cahaya dalam hati dia. Jadi, tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh itu hendaklah kita muhasabah diri sini. Muhasabah diri sendiri. Kita lihat bagaimanakah, sebanyak mana sebenarnya kerisauan dalam kehidupan kita. Kalau dia banyak tentang hari akhirat, hendaklah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita usahakanlah untuk kita pergiatkan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita perlu faham bahawasanya bukanlah tentang bila ada risau tentang hari akhirat dia akan terus meninggalkan dunia. Tidak. Apabila dia risau tentang hari akhirat, sebenarnya dia akan menjaga lagi hak Allah dan juga hak hamba-hamba. Sebab Islam ini dua perkara yang penting. Tali dengan Allah, tali dengan manusia. Kalau kalau dia hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala betul, dia jaga perkara berfardu, amal yang sunat, tapi jaga dengan sesama hamba tak betul, maka sebenarnya dia kurang kecetikan ilmu pada dia tu. Jadi macam mana nak selamat di sana? Maksudnya dia perlu perbaiki diri dia lagi lah. Tapi kalau begitu juga kalau sebaliknya, dia jaga hubungan dia sesama manusia, tapi hubungan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak betul, pun masalah juga. Jadi maksudnya ialah kita hendaklah usahakan jaga-jaga dua-duanya sekali. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan sesama manusia. Dan bila perlu juga muhasabah jika kerisauan kita lebih ke arah keduniaan, perkara dunia saja, tapi perkara agama kita tak kisah, perlu kita bermuhasabah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kesilapan kita, dan hendaklah juga kita mempertingkatkan ilmu kita tentang perkara-perkara berkaitan dengan tuntutan syariat, apakah tuntutan agama dalam kehidupan kita. Semoga dengan perkara tersebut kita dapat melaksanakannya sebaik mungkin. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan saya minta maaf kepada tuan-tuan semua. Jadi semoga kita dapat beringat, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.